Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati pengerusi majlis, barisan kepimpinan, kita ada bersama-sama kita pada malam ini, Senator Tan Sri Fatmi, kita ada Ustaz Cikgu Warahim, Saudara Zinda, calon kita, Dr. Rosli, Ustaz Ni Omar dan ramai lagi. Barisan kepimpinan, Barisan Nasional Pakatan Harapan yang mana kita bersama-sama turun ke pilihan raya negeri dengan satu tekad. Tekad untuk membawa perubahan kepada negeri Kelantan yang kita cintai. Saudara-saudara yang saya hormati sekalian, dia letak masa besar-besar kat sini supaya saya tak boleh langgar masa dan lepas ni saya kena ke pancur pula. Saya nak sentuh beberapa perkara sahaja. Kita kena ingat bila sampai pilihan raya ini merupakan satu cara untuk kita memilih pemimpin. Bila sampai pilihan raya, kita sebagai rakyat, sebagai pengundi, kita merupakan majikan, toke, bos. Kita yang berhak menentukan siapa yang akan mentadbir negeri ini untuk 5 tahun akan datang. Kalau seseorang pekerja tu kontrak dia dah nak habis. Kita dah bagi 4 tahun, 5 tahun, kontrak dah nak habis. Dia datang nak minta sambung kontrak. Tapi dia tak dapat selesaikan masalah air, tak dapat selesaikan masalah infrastruktur. Kalau sebagai majikan, adakah kita nak sambung kontrak dia atau tidak? Nak sambung? Itu menunjukkan kalau kita sambung, salah kita sebagai majikan. Kadang-kadang kita duk fikir bahawa Tok Wokil ni merupakan bos, merupakan tuan kepada kita, sedangkan yang letak seseorang itu menjadi wakil rakyat ialah rakyat. Jadi jangan kita lupa, dan kita dah bagi peluang kepada kerajaan negeri yang ada pada hari ini selama 33 tahun. Dan corak pentadbiran yang ada pada hari ini jauh berbeza daripada apa yang ada dahulu. Pada zaman almarhum Tok Guru Nik Aziz, kita mungkin ada perbezaan ideologi politik. Ada Barisan Nasional. Dalam waktu itu kami bersama dengan PAS dalam Pakatan Rakyat, tetapi kita parti yang lain, gagasan yang lain. Tetapi semua saya boleh katakan pada waktu itu, kawan-kawan saya di Selangor, di KL, termasuk yang non-Muslim, datang nak tengok pada zaman pentadbiran almarhum Tok Guru ketika itu. Sebab mereka lihat seorang pemimpin yang bukan hanya bercakap soal agama, tetapi mengamalkan di dalam pentadbiran. Itu yang merupakan satu perkara yang sangat susah. Tetapi hari ini, saudara-saudara, selepas begitu lama memegang kuasa, kita tengok bahawa kerajaan ni dia rasa bahawa kerajaan negeri ni dia rasa dia tak payah buat apa-apa pun dia menang juga. Tok Wokil ni tak payah turun pun. Tapi benar juga lah ni. Itu pikiran mereka. Jadi sebab itulah dia tak turun. Macam seorang pekerja, kalau selama ni dia ponting, dia tak buat kerja betul-betul, asyik dapat sambung kontrak sampai 33 tahun, dia pun fikir dia tak payah buat kerja lah. Sebab akan dapat juga kontrak tu pada akhirnya. Jadi kita jangan tersilap bahawa ini bukan soal, tak ada soal, kita bukan pergi ni, kita kalau mengundi, dulu kita mengundi PAS, nak mengundi parti lain, ini tukar parti, bukan tukar agama, saudara-saudara. Jadi kita kena tengok, prestasi dia sangat jelas. Masalah air, sebab tadi saya tengok saudara Manivandan dia sebut pasal air tu macam dia dah jadi menteri air dah, dia dah sebut habis dah, saya pun tak ada apa nak cerita. Tapi apa yang saya boleh sebut sedikit, isu air di Kelantan ni, dia minta 8 bilion ringgit. Mesyuarat yang dipengerusikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar, dihadiri oleh saudara Rafizi Ramli, Menteri Ekonomi, saya, dan beberapa timbalan Menteri KKDW pun hadir, dan beberapa menteri lain, MB, CEO Air Kelantan, Exco Air, semua ada daripada Kelantan. Mereka minta 8 bilion, 8,000 juta. Kita pun garu kepala. Gapo gak sampai 8 bilion ni?
8,000 juta ringgit. Rupa-rupanya Kelantan ni keperluan air dia sehari, tambahlah paip bocor, tambah kita letak lebih sikit untuk pertumbuhan penduduk, 700 juta liter sehari. Yang dia minta 8 bilion ni untuk 3,000 juta liter sehari. Sebab mata dia ni macam dalam katung. Dia tengok projek nampak keluar dolar, keluar RM dekat mata tu. Sebab dia tengok lagi banyak dia boleh. Lagi banyak dia boleh curi. Boleh beli kereta. Jadi sebab itu, saudara-saudara, sebab itu dia tengok, dia kata nak buat projek ni sebesar-besar. Bukan soal nak selesai masalah rakyat. Ni masalah air, isu paling asas sebuah kerajaan. Nak bercakap tentang kerajaan Islam, air tak dapat selesai. Tadi saya pergi awal-awal dekat Cetok. Saya tanya, minta angkat tangan siapa pakai air boring. Hampir semua angkat tangan. Dan saya baru-baru ni ada pergi ke sebuah madrasah. Dia kata awal-awal lagi kita tak payah minta lah air dengan air Kelantan ni susah sangat. So dia pakai air boring. Tapi dia kata jubah kena hantar ke Dobi sebab tak boleh nak buat putih. Sebab air kuning. Ini ialah isu yang bagi saya dah patut selesai 20-30 tahun yang lalu. Dan kita tengok di negeri Kelantan, ini jadi antara punca utama. Siapa nak melabur, siapa nak buka kilang, siapa nak buka pelaburan yang besar-besar kalau air pun tak dapat diselesaikan. Dan kita tengok apa yang mereka buat. Bonus air Kelantan, lembaga pengarah RM10,000 seorang. Lembaga pengarah. Kaki tangan biasa RM200. Lembaga pengarah tu datang meeting sekali, 2 kali sebulan kalau ya pun. Tak buat apa-apa pun. Betul lah kalau air tu hebat sangat lah. Bolehlah kita mungkin bagi bonus besar-besar. Air basic pun tak dapat selesai. Dan yang saya selalu cerita, kalau di Selangor ni, yang negeri yang jauh prestasi ekonomi dia lebih baik daripada negeri Kelantan. Saya pernah jadi exco di Selangor. MB pun sama, kami pakai Toyota Camry, kereta rasmi. Toyota Camry. Kelantan ni, tak payah kecek pasal MB. Exco pun pakai Mercedes. So kalau MB Selangor lawan racing dengan Exco Kelantan pun, Exco Kelantan menang. Sebab dia pakai Mercedes. Hebat. Tetapi rakyat kadar kemiskinan paling tinggi. Masalah sosial tinggi. Tapi bila cakap soal agama, kalau orang tak sokong tu musuh Islam. Saudara-saudara yang saya hormati sekalian, sampai bila kita nak terus dimomokkan begini? Dah tak boleh nak kata kalau dulu permainan dia apa. Memang mungkin dulu ada betul berlaku diskriminasi terhadap negeri Kelantan dan sebagainya. Tapi sekarang dah tak berlaku. Dia beli Mercedes tu tak lama selepas Kerajaan Pakatan Harapan bagi 400 juta ringgit kepada kerajaan negeri. Terus beli Mercedes. Ni macam budak-budak tak kerti baik jaga duit. Dapat duit je dia beli benda yang mahal-mahal. Macam itulah. Tapi masalah rakyat tak selesai. Kemudian dia berada di peringkat kerajaan persekutuan 33 bulan. So dia tak boleh nak mainkan, dan sekarang banyak dah benda yang naik di Kelantan ni. Tak ada isu kerajaan mana-mana pinggirkan Kelantan. Tetapi masalah dia ialah apabila kerajaan negeri itu sendiri tak dapat selesaikan isu-isu asas yang ada di negeri Kelantan. Jadi saudara-saudara, saya tak ada nak minta banyak benda. Saya minta benda mudah saja. Tadi ketua pemuda kita pun ada sebut. Bagilah peluang, kalau dah bagi 33 tahun kepada calon sebelah sana, bagilah peluang selama 5 tahun kepada saudara Zina. Saya minta 5 tahun je dulu. Kalau dia tak buat kerja, tak apa. Sekali kita cari Zina nanti. 5 tahun, nak bagi kontrak ni, pekerja baru. Tengok nilai prestasi dia, kita bagi KPI dia turun bawah ke, selesai masalah rakyat ke. Itu KPI yang kita bagi untuk tengok dia dapat selesaikan atau tidak. Kalau selepas itu benda tu tak dapat diselesaikan, tak apa, boleh tukar. Dulu orang Kelantan lagi cepat tukar, lagi berani tukar kerajaan daripada mana-mana negeri yang lain. Tapi sekarang orang Kelantan dah ke belakang. Dah 33 tahun tak tukar-tukar. Saya minta sangat sampai pilihan raya ini 12 hari bulan Ogos,
gunakan kuasa itu yang sangat berharga dan bernilai yang ada di tangan kita. Kita tersilap pilih, nak tunggu 5 tahun lagi. Masa dia panjang. Dan mungkin ada khidmah dia. Betul, kita ni, saya tak kata kahwin paksa, tapi kami ni kahwin yang diaturkan. Dia tak pandai gewer. Jadi mak dengan ayah dia, suruh dia nikah. Itulah situasi PH dan Barisan Nasional. Tetapi hakikat dia mungkin, dengan hakikat kita berada bersama, PH dan BN, inilah peluang terbaik yang kita ada untuk melakukan pembaharuan di negeri Kelantan Darul Naim. Betul atau tidak? Jadi sama-sama kita rebut peluang tersebut dan kita pastikan, ya, saya ucapkan berbanyak-banyak penghargaan kepada jentera Barisan Nasional, khususnya di Kota Baru, yang mana saya dapat lihat dokongan sepenuhnya diberikan kepada calon-calon Pakatan Harapan. Dan kami juga telah memberi mesej yang sama kepada jentera-jentera anggota Pakatan Harapan yang ada di kawasan BN bertanding. Kita juga nak pastikan kemenangan Barisan Nasional. Sebab kita sebagai kerajaan perpaduan, semangat kita ialah untuk kita menang bersama-sama, untuk kita mencipta sesuatu yang baharu di negeri yang kita cintai ini.